Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam video terbaru dari Cikgu. Kali ini bagi tingkatan 1. Pada hari ini kita akan belajar bab yang ketujuh berkenaan dengan ketaksamaan linear. Selamat datang juga kepada pelajar-pelajar yang baru mengikuti channel Cikgu. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, sekiranya pelajar belum menekan butang subscribe, pelajar bolehlah menekan butang subscribe supaya setiap kali video baru diupload, anda akan mendapat notification. Ianya percuma sahaja. Ingin Cikgu jelaskan di sini, walaupun slide ini disediakan dalam bahasa Inggeris, tetapi penerangan-penerangan Cikgu adalah dalam bahasa Melayu. Kerana Cikgu akan menggunakan bahan yang sama nanti untuk mengajar kelas DLP di sekolah. Bab ini terbahagi kepada dua standard kandungan, iaitu 7.1 ketaksamaan dan 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Cikgu akan pecahkan video kepada beberapa bahagian mengikut standard pembelajaran. Okey, sekarang kita akan tengok kepada standard pembelajaran 7.1.1. Membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra. Apakah yang dimaksudkan dengan ketaksamaan? Okey, mari kita lihat kepada contoh ini. Diberi Azli mempunyai ketinggian 187 cm, manakala Basri pula mempunyai ketinggian 160 cm. Siapakah yang lebih tinggi? Azli. Okey, contoh yang kedua. Diberi telefon pintar A, harganya adalah RM999, manakala telefon pintar B pula harganya adalah RM1,599. Telefon yang manakah lebih murah? Telefon A. Jadi daripada contoh yang telah Cikgu nyatakan di sini, apakah yang anda boleh faham tentang ketaksamaan? Ketaksamaan adalah hubungan di antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang tidak sama. Kalau kita perhatikan, ketinggian Azli dan Basri tidak sama. Sama juga, harga bagi telefon A dan telefon B adalah tidak sama. Seterusnya, mari kita bandingkan nilai nombor yang berikut. Diberi satu garis nombor 0 sehingga 7. Dan Cikgu tandakan pada nilai 2 dan nilai 6. 2 berada pada bahagian kiri 6. Bermaksud 2 adalah lebih kecil daripada 6. Okey, dalam tajuk ini, pelajar akan belajar berkenaan dengan dua simbol ini. Simbol ketaksamaan. Okey, kita tak akan gunakan simbol sama dengan. Kita akan guna simbol yang pertama, lebih kecil, dan simbol yang kedua, lebih besar. Okey, macam mana nak ingat simbol ini? Okey, kita tambah satu palang. K bermaksud kecil, B adalah besar. Oleh yang demikian, untuk mewakilkan 2 dan 6 dalam bentuk ketaksamaan, kita tulis sebagai 2 lebih kecil daripada
6. Contoh yang kedua, diberi garis nombor negatif 6 sehingga 1 dan ditandakan negatif 5 dan negatif 1. Negatif 1 berada di bahagian kanan negatif 5. Maka negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Menggunakan simbol ketaksamaan, kita boleh tulis sebagai negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Selain daripada itu, kita boleh juga menyatakan dekat sini 6 lebih besar daripada 2. Dan juga negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana untuk memerihalkan ketaksamaan dan membentuk ketaksamaan algebra. Okey, sekali lagi diberi satu garis nombor 7 dan X. So apabila kita sebut berkenaan dengan ketaksamaan algebra, kita akan wakilkannya dengan satu pemboleh ubah. Sini cikgu labelkan sebagai X. Okey, apa yang boleh kita nyatakan dekat sini? X adalah lebih besar daripada 7. Okey, kita wakilkan dalam simbol ketaksamaan X lebih besar daripada 7. Okey, apabila kita nak membentuk ketaksamaan algebra, pemboleh ubah perlu berada di belah kiri. Contoh yang kedua. Okey, sekarang X berada di bahagian kiri nombor 10. Bermaksud X lebih kecil daripada 10. Dan kita wakilkan dalam simbol ketaksamaan X lebih kecil daripada 10. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana untuk mengenal pasti hubungan. Okey, sekarang cikgu tambah lagi dua simbol ketaksamaan. Okey, yang pertama ni dia ada garis di bawah. Yang ini kita sebutnya sebagai lebih kecil atau sama dengan. Yang kedua pula adalah lebih besar atau sama dengan. Sebagai contoh, diberi papan tanda 110 km per jam. Okey, anda akan biasa lihat papan tanda ini di lebuh raja atau di jalan-jalan raja. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan papan tanda ini? Papan tanda ini menunjukkan bahawa had laju di lebuh raya mestilah tidak melebihi 110 km per jam. Okey, papan tanda ini pula menunjukkan bahawa berat lori yang dibenarkan untuk melintasi jambatan tidak melebihi 8 tan. Jadi, bagaimanakah untuk kita mewakilkan kedua-dua nilai ini dalam bentuk ketaksamaan? Okey, mari kita lihat. Perkara yang penting yang perlu anda faham adalah beberapa keywords untuk menggunakan simbol lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan. Okey, untuk menggunakan simbol lebih kecil atau sama dengan, kebiasaannya adalah, kata kuncinya adalah maksimum, tidak melebihi dan sebanyak-banyaknya ataupun paling banyak. Untuk menggunakan simbol lebih besar atau sama dengan pula, biasanya perkataan yang kita akan gunakan adalah minimum ataupun sekurang-kurangnya. Okey, mungkin ada beberapa lagi keywords yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan maksud penggunaan lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan. Okey, mari kita tengok bagaimana untuk mewakilkan kedua-dua nilai ini dalam bentuk ketaksamaan. Okey, menggunakan contoh yang sama, sekarang cikgu labelkan V untuk mewakilkan laju. So, kita tulis
satu garis nombor seperti ini. Okey, apabila simbol menunjukkan laju di lebuh raya mestilah tidak melebihi 110 km per jam. Bermaksud, kalau satu kenderaan tu bergerak dengan laju 110 km sejam, masih dibolehkan. Kalau melebihi 110, tidak boleh. Maka kita akan menggunakan simbol solid circle. Okey, bulatan yang padu seperti ini. Dia menyatakan dekat sini lajunya mesti tidak melebihi, bermaksud laju yang dibenarkan adalah 110 dan kurang. Okey, maka kita buat satu garis ke arah kiri dan menggunakan simbol ketaksamaan V lebih kecil atau sama dengan 110. Okey, yang kedua pula, kita wakilkan M sebagai berat bebanan di dalam lori. Okey, kita lukis satu garis nombor seperti ini. Okey, dinyatakan dekat sini berat lori mestilah tidak melebihi 8 tan. Bermaksud 8 tan masih dibolehkan. Lebih daripada 8 tan tidak dibolehkan. So, sekali lagi kita gunakan simbol solid circle seperti ini dan lukis anak panah ke arah kiri. Dan kita tulis M lebih kecil atau sama dengan 8. Okey, mari kita tengok pada contoh ini pula. Ketinggian seorang kanak-kanak untuk memasuki taman tema air adalah sekurang-kurangnya 140 cm. So, maksud sekurang-kurangnya ini adalah sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai ketinggian 140 cm, maka dia boleh masuk. Kalau kurang daripada ini, tak boleh. Okey, kita wakilkan sekali lagi dalam bentuk garis nombor. Okey, oleh kerana dia kata sekurang-kurangnya, bermaksud 140 ini termasuk dalam syarat yang dibolehkan. Maka labelkan sebagai solid circle. Okey, bulat padu seperti ini. Anak panah ke arah mana? Oleh kerana dia kata sekurang-kurangnya, bermaksud ketinggian mestilah 140 dan ke atas. So, anak panah ke arah kanan. Dan labelkan sebagai H lebih besar atau sama dengan 140. Okey, contoh yang kedua. Sebuah supercar melebihi had laju 110 km di lebuh raya. Okay, oleh kerana dia melebihi, bermaksud dia lebih 110. Okey, kita wakilkan dalam bentuk garis nombor. Oleh kerana dia nyatakan dekat sini melebihi 110, bermaksud 110 tidak termasuk dalam speed ini. Jadi kita gunakan bulatan kosong seperti ini. Okey, bulatan kosong ini menunjukkan 110 tidak termasuk. Okey, kalau dia pandu 110.1 itu bermaksud melebihi. Okey, oleh kerana dia kata melebihi, maka anak panah mestilah ke arah kanan. Dan kita akan gunakan simbol ketaksamaan V lebih besar daripada 110. Okey, boleh faham dengan contoh yang telah cikgu berikan? Okey, kalau anda faham, mari kita uji pemahaman anda dengan menjawab soalan praktiskan diri di dalam buku teks muka surat 151 sehingga 153. Kita akan bertemu lagi pada bahagian yang kedua pula. Okey, Assalamualaikum.